Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ثم أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk bertemu pada malam ni. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi niat yang baik ataupun niat yang ikhlas di dalam setiap pekerjaan kita. Kerana ikhlas ni bagai payah nak boleh. Ikhlas dia tidak ada satu kaedah belajar, ada silibus, ada buku. Tak. Ikhlas dia melalui latihan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya sesiapa yang melakukan kebaikan, melakukan ibadat, buat perkara-perkara yang baik, tapi niat dia tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar ibadat, susah-susah. Contoh, kita ambil dalam peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah benda hak susah ketika zaman Nabi tu. Hijrah hak paling susah kecuali hijrah. Hijratul Rasul ni Nabi dia hijrah dengan susah payah. Payah hijrah ni. Kena tinggal belaka. Keluar daripada tempat kediaman, keluar daripada tempat tinggal hak kecil sampai besar dengan sehelai sepinggan. Nabi dengan sahabat-sahabat dia hijrah, dia tak bawa bekalan hak banyak. Tidak kata Nabi ni nak hijrah dia bawa pitih belaka dengan sahabat-sahabat, bawa kenderaan air belaka hak mana dah. Dia bawa hak cukup cekera boleh sampai Madinah. Jadi baki harta hak tinggal tu tinggal bodoh lagu tu ya. Kita keceknya tinggal bodoh, tinggal dengan lagu tu. Rumah tinggal, semua tinggal. Begitulah hijrah. Susah. Dah lah kena tinggal barang. Tubik tu boleh nyusuk, boleh takut-takut, boleh ada orang nak sekat, boleh ada orang nak ngenak. Semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah boleh nyusuk waktu malam. Walaupun ada pandangan kata Sayyidina Umar Al-Khattab hijrah secara terang-terangan. Ada cerita kata Sayyidina Umar Al-Khattab ni bila dia nak hijrah, dia pergi bujuk Kaabah, dia kecek derah-derah. Dia siap panggil orang Quraisy. Kata, ya ma'syarul Quraisy, ya orang Quraisy, dengar belaka. Hari ni aku nak hijrah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa hak nak anak dia jadi yatim, bini dia jadi janda, mari tunggu aku. Cerita tu tidak sahih. Kerana disebut dalam kitab fihi salasatu majahil. Ada 3 rawi hak majhul yang tidak dikenali. Adapun cerita daripada Sayyidina Umar sendiri, bila dia nak hijrah, dia hijrah boleh nyusuk juga. Daripada dia pun hijrah boleh nyusuk juga. Istijabatan liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannaw liqa' al-adu
fa iza laqitumuhum fasbutu. Kata Nabi SAW kepada sahabat-sahabat dia, jangan cari pasal. La tatamannau liqa al-adu, ni maksud dia, jangan kamu berharap nak jumpa dengan musuh. Jangan pergi cari nyakit, jangan pergi cari lawan. Fa iza laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau jumpa musuh jangan lari. Jadi Sayyidina Umar, dia dengar cakap Nabi, dari dia pun dia hijrah boleh nyusup. Susah hijrah. Bahkan Nabi SAW dia mempamerkan kesedihan dia masa nak hijrah dengan Abu Bakar, sampai bucu Madinah, bucu Mekah, atas bukit tu. Nabi paling semula tengok Mekah. Dia nak tinggal Mekah, nak pergi tu sampai bukit ujung Mekah tu, paling semula tengok Mekah. Sedih. Lalu Nabi kata, demi Allah, Nabi kata ke kota Mekah, sekiranya kamu tidak mengeluarkan aku daripada tempat ni, sekiranya orang Quraisy tak ngenak ke Nabi, sekiranya orang Quraisy tak ambat Nabi, sekiranya orang Quraisy boleh terima dakwah Nabi, Nabi kata, wallahi aku tak si tinggal kota Mekah. Di situlah lahir Nabi, di situlah membesar Nabi, di situlah kenangan Nabi dengan mak dia, dengan tok dia, dengan sepupu sepapak dia. Gitu sahabat-sahabat lain, semua hijrah dalam keadaan sedih. Tak ada satu pun yang suka, tidak ada satu pun yang rasa gembira, rasa rengeng, rasa suka nak tinggal kota Mekah. Semua mengikut Rasulullah SAW. Tapi ada juga sahabat Nabi tak ikut Nabi, kerana tak si merasa susahnya hijrah. Tak si. Kalau kita duduk zaman itu, boleh tentu lagi kita nak hijrah. Kalau kita duduk zaman itu, kalau zaman itu, duduk zaman ni main masjid pun malah. Lah rumah bercutu ya. Kalau nak hijrah nak jauh. Ada seorang sahabat Nabi tu, dia tak hijrah kali dengan Nabi. Dia tak si hijrah, tak si menerima kesusahan hijrah, tak si letih, tak si tinggal harta benda dia, tak si. Bila-bila tak si tu, tiba-tiba gawe dia nak pergi hijrah. Ada gawe dia nak hijrah ikut Nabi SAW. Jadi dia ni asal tak segi ke gawe nak hijrah, dia pergi hijrah juga, tapi dia tidak turut Nabi, dia turut gawe. Lalu timbullah satu hadis hak masyhur kita baca sama. Hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Bila orang cerita kepada Nabi SAW, cerita dia ni turut gawe dia, Ummu Qais, dia panggil Muhajir Ummu Qais, orang berhijrah kerana Ummu Qais. Lalu terbit hadis ni, Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap kerja buat kita, ibadat kita, bangun tidur kau kencing kau, masuk tandas kau makan, binniyat. Tuhan nilai melalui niat perbuatan kita. Zahir perbuatan tu biar, tapi Tuhan nilai dengan niat kita. Hatta hijrah hak susah payah tadi, Ummu Qais ni hijrah tu, Ummu Qais ni sia-sia hijrah dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita sama-sama memperbetulkan niat kita bila kita berada di dalam masjid ataupun kita mari melaksanakan solat Jumaat. Sebab kadang-kadang ada orang mari masjid ni, dia mari kipuah duduk rumah. Dia mari dengar orang mengajar bukan sebab semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab duduk rumah pun tak ada gapo juga. Ataupun duduk rumah malam ni tak ada cerita sedap, ataupun duduk rumah bini backing, backing ngepek biar aku main masjid. Jadi semua tu nampak mari masjid, tapi pahala tu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab Allah hanya menerima ibadah yang betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak ikhlas ni, bila akhirat kelak dia minta pahala dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berasa dia ibadat dia tu banyak, amal dia banyak, jemaah tak tinggal. Tapi bila tengok-tengok timbangan dia tu ringan. Lalu pergi ngada Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah, mana pahala puasa aku? Mana pahala sembahyang aku? Lalu disebut dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin, tak silap, Allah hamba semula. Idhabu ila allazina kuntum tura'una lahum fid dunya. Dia kata, dah, pergi minta pahala kepada orang yang nak menunjuk. Hari itu atas muka dunia. Kalau hari itu atas muka dunia musmai jemaah nak tunjuk ke tok tua, minta tok tua mu kau minta ngakunya. Kalau hari itu atas muka dunia, hari itu membuat ibadat kerana nak tunjuk kepada isterimu, minta dengan isteri minta ngaku buat apa. Jadi alangkah sia-sianya, tubuh letih, badan letih, tapi kosong, Tuhan tak beri pahala. Jadi ada baiknya kita sama-sama membetulkan niat kita. Disebut cerita Ustaz Ibrahim Libya, Syahid Ibrahim Libya, tiap kali dia nak keluar ceramah, nak mengajar, dia akan duduk muka pintu dia ikhlaskan niat dia. Niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jika siapa tengah perjalanan itu niat dia berubah, nak tunjuk ke manusia ke, nak terima sagu hati ke, ceritanya dia patah balik semula. Siapa rumah dia start semula niat. Siapa tengah jalan dah, tiba-tiba beralih niat, dia pusing semula. Rumah, klik rumah, betul semula niat dia, lepas tu bagi pergi pulak. Tu ciri-ciri ulama, orang-orang warak. Itulah sebab Allah mengurniakan syahid kepada dia, kerana keikhlasan dia. Malam ni hamba nak baca satu hadis. Satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Hamba bedek-bedek, hamba rasa kita baca sebut hadis ni malam ni. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Hadis daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis ini menceritakan tentang kejadian awal manusia. Telah bercerita kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ibnu Mas'ud as-sadiq, seorang yang sangat benar kalam dia, fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kecek yang betul, perbuatan dia pun benar, hak keadaan Nabi pun benar. Kalau Nabi kecek lagu itulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, setiap apa hak tubik kecek Nabi, tubik daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pun tidak perkara lara, satu pun tidak melalui hawa nafsu dia. Hak tubik daripada mulut Nabi, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala susun. Ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, hak selain daripada wahyu. Kalam Nabi ni tak ada salah, tak ada silap.
anna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Setiap daripada kamu wahai manusia dikumpulkan di dalam rahim ibu kamu selama 40 hari nutfah, dalam keadaan air mani. Manusia kita semua asalnya daripada air mani. Sebab tu ulama menyebut tidak sewajarnya manusia ni berasa agah, berasa takabur, berasa besar diri. Kerana kejadian manusia ni bukanlah comel sangat. Kejadian kita ni bukan comel. Keluar air mani. Air mani ni benda tak comel. Kau ada siapa suruh air mani ni comel? Air mani ni kalau niti hatta-lata pun kita tak kutip semula. Tidak kata niti hatta-lata ni kita gaduh kutip Allah ruginya. Tak boleh ada poket. Tak. Sebab benda menjijikkan. Air mani tubik daripada tempat yang tak comel. Tubik daripada kemaluan. Tidak kata tubik ke hidung, ke mata, tak. Tubik daripada kemaluan, masuk ke dalam kemaluan. Bila jadi orang itu tubik ke kemaluan juga. Maknanya kejadian kita ni tak boleh nak beragah sikit pun. Tak comel pun kejadian kita ni. Tidak kata tubik ke hidung, tubik ke kepala, tak. Semua tubik ke kemaluan, masuk ke kemaluan. Jadi tak pandai kita nak beragah di atas muka bumi ni. 40 hari dalam bentuk air mani duduk dalam rahim ibu. Summa yakunu 'alaqatan misla zalik. Kemudian daripada air mani itu Tuhan tukar bentuk jadi alaqah. Alaqah ni segumpal darah hak beku. Stokor. Ya, kalau kita tengok tu sebuah hati ayam berkali stokor lagu tu. Lama mana? 40 hari juga. Tadi air mani, lepas tu darah. Summa yakunu mudratan misla zalik. Kemudian mudrah. Mudrah ni qit'atun minal lahmi. Jadi seketul daging. Lepas kupar darah 40 hari, dia jadi seketul daging pula. Selama 40 hari dalam perut mak kita mula. Summa yursalul malak. Kemudian selepas daripada tu 120 hari yursalul malak. Allah Subhanahu wa taala mengutuskan seorang malaikat. 40 120 hari. Selepas 120 hari yusawwiruha, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari malaikat lalu dibentuk tika tubuh badan bayi tu. Hidung, mulut, tika itulah Tuhan letak jantina laki atau perempuan. Fayursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu Tuhan tiup ruh ke dalam tubuh bayi tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Hak ni poin yang penting. Lepas daripada Allah Subhanahu wa taala tiup roh dalam anak dalam perut mak tu, lepas daripada 4 bulan 120 hari, yu'maru bi arba'i kalimat. Tuhan tetap selalu 4 perkara. 4 perkara Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas kita masa kita duduk dalam perut mak kita 120 hari. Cukup lengkap. Pertama, bi katbi rizqi. Ditentukan rezeki kita. Rezeki kita minal ma'kulat wa ghairi. Daripada makan minum dan selain padanya. Rezeki ni banyak. Makan minum rezeki, kesihatan rezeki, anak rezeki. Kadang-kadang kita tak serah anak kita rezeki. Kerja sikit, anak ramai. Kita rasa susah. Anak 10 orang. Susah. Sedangkan anaklah sebesar-besar rezeki yang Tuhan beri kepada kita. Pitih tu kecil lah. Anak ada berapa? 10 orang. Kalau seorang tu orang nak beli rega 1 juta nak jual. Rega 2 juta, 3 juta tak jual anak ni. Letak sebutir bumi kita tak jual anak seorang. Maknanya kalau kita ada 10 orang anak tu, banyak benar lah pitih kita ada, rezeki kita ada. Tuhan tetap rezeki kepada kita sebelum daripada kita lahir lagi. Wa ajalih, dan ajal kematian kita. Belum kita lahir ni, tarikh kita mati tu ada dah. Tidak kata bila kita lahir seminggu 2 ke, bila kita beranak tu baru tetap tarikh kematian dah.
umur 4 bulan dalam perut mak tu ada dah tarikh mati kita. Tu tetap berlaku dah. Cuma kita hak lalai, kita hak alpa, kita hak lara. Ni malam ni mungkin kita mati lepas pada ni. Tarikh tu dah, cuma kita je hak melalaikannya. Baik kali tika ni kain kapal kita ada dah kedah. Kain kapal ada dah. Tunggu anak kita nak pergi ambil ya. Wa ajalih wa amalih, dan kerja dia. Kerja buat kita. Tu berlaku dah. Lagu mana kerja kita, apa yang kita perbuat, apa yang baik kita buat. Wa syaqiyun aw sa'id, dan bahagia atau tidak kita. Maknanya sebelum kita lahir, package kehidupan kita tu dah komplit dah. Start daripada rezeki, start daripada kerja, start daripada mati, start daripada bahagia atau tidak kita, tu dah. Sebab tu para salafus salih bila ditanya kepada dia, kenapa kamu ni kami nampak ni tak gaduh dengan rezeki. Orang soleh bila orang tanya mereka, orang alim tanya Tok Guru, buat apa nampak Tok Guru ni tak gaduh nak hambak dunia, tak gaduh nak hambak rezeki. Lalu kata dia, katanya para ulama orang soleh tu, kerana aku tahu rezeki hak tu tentu nak masuk dalam mulut aku, tak akan masuk dalam mulut orang lain. Buat apa Tok Guru tak suruh kenaling orang nak ngenak, buat apa Tok Guru tak suruh kenaling orang nak hambak, orang nak kejar. Dia kata kerana ketentuan bahagia atau tidak tu tentu berlaku dah. Allah akan menentukan yang terbaik untuk kita, tak kisah dah, kata dia. Sebab tu ada satu hadis lain, Nabi SAW sebut kepada, tak silapnya Ibnu Mas'ud. Satu hari Ibnu Mas'ud gendong dengan Nabi SAW. Kata Nabi, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tijahak, iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna an-nasa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in ma qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. Satu hari Nabi SAW naik dengan aku, gendong. Lalu kata Nabi, ya ghulam, budak awal, inni u'allimuka kalimat, aku nak ajar kepada kamu beberapa perkara. Nabi SAW dia bila dengan sahabat-sahabat, bila dengan budak-budak kecil, bila naik dengan dia, duduk sekali dengan dia ke, dia akan ajar, dia akan beri nasihat yang menjadi sunnah kepada kita, supaya kita sentiasa menasihati orang lain. Nasihat kepada anak-anak. Banyak Nabi ni bila duduk dengan budak ke, dia nasihat. Ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Jadi satu hadis yang lain pula, Nabi tengok sahabat dia, sahabat kecil, hok duduk dengan dia, nama apa? Hok duduk dengan dia tu, bila nak makan nampak gaduh. Lalu Nabi pun kata, ya ghulam awal, samillah, baca bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan hok dekat sekali, jangan duduk dengar jauh-jauh. Nabi nasihat. Faham ni pun Nabi nasihat juga. Inni u'allimuka kalimat, dengar, aku nak ayat kepada kamu beberapa perkara, wahai awal. Ihfazillah yahfazuk, hendaklah kamu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah, apa hak Allah Subhanahu wa taala suruh kepada kamu, daripada segala ibadat, daripada segala benda-benda hak disuruh buat, jaga. Yahfazuk, Allah akan menjaga hak-hak kamu. Kita jaga hak Allah Subhanahu wa taala, jaga betul-betul. Solat kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga sungguh. Yahfazuk, Allah akan jaga kita lagi.
Kadang-kadang kita doa kepada Allah, kita rasa apa Tuhan ni macam tak cara kat aku. Apa Tuhan ni aku minta cakap beri. Apa. Dalam masa yang sama kita lupa bahawa hak Allah Subhanahu Wa Taala kita tak cara. Kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita. Iza sa'alta fas'alillah. Kata Nabi, bila kamu nak kepada sesuatu perkara, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mengharapkan orang. Minta tolong orang itu boleh, tapi jangan harap kepada manusia, kepada makhluk. Harapan kepada Allah, tidak kepada makhluk. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta bantu, nak minta tolong, minta dengan Allah. Dan lepas tu Nabi kata, wa'lam anna an-nasa law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in ma qad katabahu Allahu lak. Kamu kena tahu, sekiranya seluruh makhluk manusia atas muka bumi ni berhimpun untuk beri manfaat kepada kamu, kamu tidak akan dapat apa-apa pun kecuali hak Tuhan tentulah kepada kamu. Maknanya manfaat itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkumpullah semua makhluk, semua manusia nak tolong kita, nak bantu kita, nak beri manfaat kepada kita, kalau Tuhan tak beri, tak jadi apa. Orang kaya pergi hospital mahal-mahal, minta doktor mahal-mahal, bayar mahal-mahal, nak berubat sakit sikit je. Tapi kalau Tuhan tak izin, tak jadi juga. Kita sakit, pergi beli ubat di farmasi, beli ubat mahal. Cimani, beli ubat mahal, patah, tanya doktor tu, tanya doktor ni. Kalau Tuhan tak beri siap, tak siap. Penyimpala beli Panadol, makan 10 butir, tak siap, tak siap. Kadang-kadang kita tak makan ubat pun siap penyakit ni. Sebab manfaat mudarat tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lam, sambung Nabi, anna an-nasa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in ma qad katabahu Allahu lak. Kalau seluruh manusia berkumpul nak ngenak kamu, maka dia tidak akan dapat ngenak kamu kecuali benda Tuhan tertutup. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketentuan kepada setiap makhluk, seperti kita baca tadi tu, Tuhan dah tertutup. Rufi'atil aqlam maksudnya kalam, hak tulis nasib-nasib manusia, qada Allah ni dah hakak dah, selesai dah tulis. Wa jaffatis suhuf, kata Nabi, dan kertas pun kering dah bekas dakwat. Maknanya benda tu tulis lama dah, kertas pun kering dah, tak boleh nak wabah dah, tetap dah lagu tu. Kita dilahirkan dalam keadaan kita tentu berlaku dah. Hidup kita, mati kita, bahagia kita, isteri kita, anak kita, semua cemuk mana tu. Jadi sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala ketentuan yang berlaku ke atas diri kita, baik ke buruk kepada pandangan kita, tu wajib kita terima. Kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik. Allah tidak akan menzalimi hamba-hamba dia. Kadang-kadang kita rasa benda tu tak molek, tapi sebenarnya benda tu baik untuk kita. Cuma baik tak baik itu yang akan nampak kemudian daripada tu. Fawallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah bi'amali ahli al-jannah. Lalu kata Nabi, sambung hadis tadi, kata Nabi, demi Allah akan ada sebahagian daripada kamu yang amalan dia seperti amalan ahli syurga, beramal dengan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Siapa-siapa dia dengan syurga tu tinggal sehasta je lagi nak masuk. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, tak start daripada dia bodoh lagi, segala benda bentuk ketaatan kepada Allah dia buat. Semaya tak tinggal, seperti kita semaya tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat lagi, haji lagi, sedekah lagi, baca Quran, kita buat belakang. Kata Nabi, siapa-siapa orang ni dia dengan syurga tinggal satu hasta je lagi nak masuk lolo dah, mati kira masuk syurga selalu. Fayasbiqu alaihi alkitab,
kata Nabi. Lalu ketentuan Allah hak Tuhan tetap dah perkara tadi melintasi dia. Dia buat baik, dia buat amal baik, nak masuk syurga Allah, tiba-tiba takdir tu hak perkara tadi, rezeki, ajalih, amalih, syaqiyun sa'id, litah dia. Fayamalu bi amali ahli nar. Maka dekat-dekat nak mati dia balik beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu dia mati dan dia masuk neraka. Wal iyazbillah. Sepanjang hayat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hayat dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh, sunnah Nabi dia buat berlaku. Tapi tiba-tiba dekat dia nak mati, Tuhan bolak balikkan hati dia. Terbalik. Jadi ikut sin. Jadi ditinggal ketaatan kepada Allah, ditinggal sunnah-sunnah Nabi. Lalu bila orang tanya sebahagian tu guru, sebab apa orang-orang ni dia jadi lagu ni? Apa yang menyebabkan seseorang itu boleh di akhir-akhir hayat dia tu dia berbalik daripada ketaatan? Lalu dipesan dengan beberapa perkara. Pertama, ikhlas. Kita sebut tadi, ikhlas. Bila orang itu beramal dengan amalan yang tidak ikhlas, Allah akan tunjuk di akhir hayat dia. Yang kedua, jangan takabur dengan amalan yang kita buat. Jangan ada ujub, jangan ada riak, jangan ada takabur. Jangan suruh kita ni baik. Jangan suruh segala ibadat yang kita lakukan itu kita. Kerana iblis yang berada atas langit ketika hari itu tu, hak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur di akhir-akhir. Kufur di akhir hayat dia. Kufur di akhirnya kerana dia takabur. Ada sifat takabur dari hati dia yang menyebabkan asal dia seorang dia malaikat jin yang taat kepada Allah. Asal dia malaikat taat, asal dia malaikat hak tunduk kepada Allah. Akhir sebab takabur, Tuhan balik dia. Balik bukan jadi tok ju saja, jadi kufur tu, kafir tu. Kita baca ke Quran, wa iz qulna dkhulu wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Tu cerita. Wa iz, ingat tak hari tu? Ingat tak? Qulna lil malaikati isjudu, kami sebut dah kepada para malaikat supaya sujud, tunduk hormat kepada Adam. Fasajadu, semua sekali tunduk. Atas langit hari itu. Cerita dulu, cerita hari itu, nama hari itu. Masa-masa mula-mula Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis. Iblis ada. Apa? Tu yang sebab salah. Abah, dia toksik. Abah ni bukan toksik biasa-biasa, toksik. Toksik. Istakbar. Dia takabur. Dia berasa dia besar. Wa kana minal kafirin. Dan punca takabur itulah yang menyebabkan dia membawa dia menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punca apa? Punca takabur. Dia berasa dia besar. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan tanya. Tuhan cerita juga dalam ayat lain. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan cerita bila dia tak sujud kepada Nabi Adam, Tuhan tanya. Tuhan tanya tu, Tuhan tahu dah. Tuhan tanya tu nak suruh orang lain tahu. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Dah apa mu tak sujud bila aku suruh ni? Sakut mana? Tanya Tuhan. Sekat mana tak sujud ni? Aku kan suruh, tidak orang lain suruh. Qal, jawab dia. Kalau kita nak dengkak dah, jawab. Ana khairun minhu. Aku ni lebih baik daripada dia. Aku hebat lagi pada dia. Apa nak suruh aku sujud ke dia? Hebat aku lagi ke? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku mencipta daripada api. Dan Adam alaihissalam daripada tin. Tanah, hak paak, hak busuk.
Tak kira orang hebat supaya aku nak hormat kepada dia. Agah dia, takabur dia, yang menyebabkan asal dia daripada makhluk taat kepada Allah terus jadi kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini antara punca-punca yang boleh menyebabkan seseorang yang asal dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang asal dia ikut sunnah Nabi, juru baik, tapi di akhir-akhir hayat dia tu balik hati dia menjadi ahli neraka, buat perbuatan ahli neraka. Nabi bersyawar hari tu lagi Nabi bersabda. Sebab tu orang yang rasa dia wara, orang rasa dia berjuru, orang rasa dia taat kepada Allah, kena beringat. Wali'iyazzubillah, akhir hayat kita tak tahu lagu mana lagi. Jangan sedap duduk, aku nyesal aku syurga dah, aku ni tak dulu lagi kan mai Jumaat syurga dah, pokok kita ni dak klik semai subuh buat apa-apa. Tak boleh. Kena ada takut-takut. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita lepas pada ni. Sebab tu Nabi SAW ajar doa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhanku, sabit, tetapkan qalbi, hati aku, ala dinik, di atas agama kamu, dan di atas ta'atik, ketaatan kepada kamu. Alim setara mana kita, soleh setara mana kita, jangan kita rasa kita ni confirm dah syurga. Beringat, ambil iktibar daripada cerita iblis hari tu, jauh pada kita lagi, tiba-tiba jadi kufur. Sebab ada penyakit di dalam hati dia. Sebab tu benda takabur, benda ujub, benda riak, kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya singkirkan daripada hati kita. Tu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Kata Nabi, dan ada spesies lain pula, kata Nabi, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, hidup dia tu memang amalan dia amalan ahli neraka. Hidup dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam keadaan berdosa, tak taat kepada Allah, tak cara kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jahat. Jahat sungguh. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Siapa-siapa dia dengan neraka ni, kalau mati tu masuk neraka dah dia. Jahat pelacur. Zira' ni sahasta. Dia dengan neraka ni sahasta dia tinggal, kata Nabi. Nak ayat dekatnya dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab, kata Nabi. Tapi ketentuan Allah mengkehendaki yang sebaliknya. Hak empat perkara tadi, hak Tuhan tentu dalam perut mak kita tu, lagu lain kenapa? Bagi dia. Fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Lalu dekat-dekat nak mati, lepas pecing, juru. Contoh lepas pecing tak juru. Kakak nak mati, Tuhan balik hati dia, dia insaf. Jadi dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuatkan kita sepatutnya tidak merasa putus asa di atas dosa-dosa kita. Hadis ni nak suruh, bab akhir ni nak suruh kita tak berasa putus asa bila kita jadi orang yang berdosa. Kadang-kadang kita ni setengah orang tu dosa banyak, jadi dia pun frah. Ya, buat gana. Banyak pelajar dosa, tak jakat ni minta ampun dengan Tuhan, malu dengan Tuhan. Dia putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dah disebut, dah diberi amaran, putus asa ni dia tidak putus asa daripada rahmat Allah ni, dia tidak sifat orang beriman. Putus asa daripada rahmat Allah ni perangai orang kafir bila dia mati di akhirat kelak. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak akan putus asa daripada rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang kafir ni bila mati, dia bangkitkan, confirm dah dia neraka, tak ada arah dah, putus asa. Habis. Ini putus asa. Tak ada harapan dah dia duduk syurga, kekal dia dalam neraka. Jadi kita orang beriman, kat masa hidup tidak ada alasan untuk kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dah cerita kisah siapa di telinga kita. Orang kafir hidup puluh-puluh tahun, umur 90 tahun masuk Islam. Lepas masuk Islam mati.
Dalam tahun lepas kita baca cerita daripada Indonesia tak silap. Orang tua Kristian, orang jantan tua Kristian masuk Islam umur 70-80 tua dah lah. Masuk Islam, lepas masuk Islam tu tak ada nak mandi lepas masuk Islam tu mati. Tak ada dua kerja lepas masuk Islam, tak ada klik rumah nak mandi suci apa, mati. Berapa puluh tahun dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 70-80 tahun. Tapi takdir Tuhan ngesuk-ngesuk tu dia masuk Islam, syurga dah dia. Tak ada nak buat dosa pun. Setahu dia hak kufur, Tuhan beri rahmat di akhir hayat dia. Kalau kita hak beriman kepada Allah, dosa banyak, kita tak boleh putus asa. Ataupun kita tak boleh putus asa tengok anak-anak kita. Kadang-kadang kita putus asa anak kita ni tak ada arwah dengan mengikut mulat nak jadi apa pun. Kita kira lepas tangan. Anak tak saya semaya. Cakap geruk tak saya semaya. Umur 20 tahun dah. Geruk tak semaya. Kok mula nak masuk neraka kau gapa kau malah cara dah. Sedangkan silap kita juga. Kecil-kecil kita tak geruk dia semaya. Umur 20 tahun baru nak geruk subuh. Dia subuh dia lah. Nak ajar subuh ni umur 6 tahun, umur 7 tahun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa daripada mendapat hidayah. Kadang-kadang kita cakap kecek anak kita tak dapat hidayah. Doa. Sebab hidayah ni dia mari dengan pelbagai cara. Hidayah ni daripada Allah, dia tak mari daripada masjid dah. Kadang-kadang kita nampak orang ni nak jadi juh kena mari masjid. Belum tentu lagi. Ada cerita orang masuk Islam sebab spendo. Tahu ke spendo? Selalu ada. Masuk Islam sebab spendo. Kita cakap fikir, kok mana dia ni boleh masuk Islam sebab spendo? Cerita dia ni tukar dobi di asrama budak Purai. Tidak negara kita, negara alik-alik Eropah, pak orang putih ni. Dia tukar dobi, mochi dobi. Setiap kali dia dobi ni dia jadi pelik. Bapa spendo budak Tino orang Islam ni, spendo anak-anak gadis orang Islam ni bersih. Dia hantar pak dobi tu bersih. Tak suppose spendo hak biasa-biasa, hak tidak Islam. Spendo hak tidak Islam ni cemar. Yang busuknya, yang cemarnya, macam-macam. Spendo budak Tino Islam ni bersih. Jadi jadi semua lagu tu jadi terfikir tanya dia nak tanya. Dia tanya seorang budak Tino hak Islam. Dia cerita, aku ni jadi pelik ni, berapa spendo pokmu bersih, spendo ni tak bersih, lagu mana pokmu buat ni. Lalu budak Tino tu cerita cara-cara kita ni istinja, cara kita bersuci, cara-cara kita bersih. Jadi dia tertarik dengan cara lagu tu, dengan cara pembersihan, penyucian hak lagu tu. Punca tu dia kaji Islam. Dia baca buku pasal Islam, dia baca. Akhir sekali masuk Islam dia. Punca spendo tadi. Kalau kita lah kocek dah masuk Islam ke spendo. Tapi lepas daripada azab neraka, daripada kufur, dia berubah menjadi seorang mukminah. Punca spendo. Jadi hidayah ni dia tak semestinya di masjid, tak semestinya ceramah kita. Dia banyak wasail dia, banyak cabai hidayah dia. Jadi bila kita ni rasa kita ni down, tak boleh nak dakwah anak kita, nak suruh bini kita tutup aurat, jangan putus asa. Selagi dia ada hayat, selagi itu dia ada peluang untuk bertaubat kepada Allah. Kita pun lagu tu. Jangan kadang-kadang kita suruh putus asa. Dia kat buat, dia kat semaya tak khusyuk, dia kat berdoa, dia kat berzikir tak tenang. Pergi lagi. Jangan berhenti untuk bertaubat. Ditanya kepada hamba tak silap Imam Syafi'i ke Imam Ghazali, tak ingat nama. Seorang itu tanya kepada dia, rakyat kepada dia, aku ni lepas aku buat maksiat, aku taubat, lepas tu aku buat maksiat pula, aku taubat buat maksiat. Kadang-kadang sampai satu masa aku rasa malu dah nak bertaubat kepada Allah. Sebab aku tahu bila aku buat, aku taubat ni, lepas ni aku buat pula ni. Jadi buat mana? Jadi rasa malu dah nak bertaubat. Kau nak taubat ni ngesuk omor. Lalu kata imam tersebut, teruskan bertaubat. Kurang-kurangnya kalau kita mati
Dalam keadaan bertaubat tu dari dua lagi. Kalau kita tak taubat, tentu dah dosa kita bertambah. Bertaubat. Buat taubat pula. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita tengah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau penting buat dosa, taubat. Sebab orang yang buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak bertaubat, buat dosa tak bertaubat, buat dosa tak istighfar, dia dinilai ataupun dikira kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biadab dengan Allah. Supaya anak kita buat salah kita pakai tinggal bodoh lagu tu. Kita mengajar cikgu, anak murid gege buat salah kita tinggal. Tidak kita kata anak kurang ajar. Tidak kita kata murid biadab. Lagu tu juga kita. Bila kita buat maksiat, buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pakai tak istighfar, pakai tak taubat, maka kita dikira hamba yang biadab, hamba yang kurang ajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setara Nabi SAW sekurang-kurangnya 100 kali sehari dia istighfar. Nabi confirm dah syurga, istighfar lagi 100 kali. Kat kita kalau tak sampai 100 kali ugah nyanyi adik kita. Jangan kita tidak bertaubat kepada Allah. Sebab tu kita dianjurkan, kita sepatutnya setiap kali selepas sembahyang Isyak, malam sebelum tidur solat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati dosa kita, mengiktiraf dosa kita di hadapan Allah, tunduk dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah ni tak boleh lari dah. Tak boleh lari. Sebab tu Sayyidul Istighfar dia sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kita rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma anta rabbi, ngadu awal ngaku Allah, ya Allah Tuhan aku, la ilaha illa anta, tak ada orang dah ngaku Tuhan, wa ana abduk, dan aku ni hamba-Mu. Ngaku di hadapan Allah bahawa kita berdosa, kita melakukan dosa, iktiraf dosa-dosa kita dan minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pastinya akan mengampunkan dosa-dosa kita. Bila kita pergi menghadap Allah, kembali kepada Allah, duduk pintu Allah. Contohnya seolah-olah kita pergi duduk di pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ketuk pintu Allah, dia tak akan tolak kita hamba kelik. Allah tak akan tolak kita, tak hamba kelik. Gih, kemalah basah dengan tak. Sesiapa yang menghadap Allah, kembali kepada Allah, pergi pintu Allah, ketuk, dekat dengan Allah, istighfar, minta apa dengan Allah, Allah tak akan tolak dia, Allah tak akan hamba dia klik-klik tak. Allah akan terima. Siapa nak taubat, Allah terima. Dan hadis-hadis pasal orang berdosa taubat, pasal penerimaan Allah terhadap orang berdosa banyak. Cari dari kitab-kitab hadis banyak. InsyaAllah kita jumpa. Berasa setakat itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.